Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berangkat ke Kubah Makam Diraja bagi majlis tahlil. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Lela Chatria Sebenar Jabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ukama. Berangkat sama paduka-paduka anakda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil. Majlis bermula dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Mufti Kerajaan juga memimpin bacaan tahlil, doa tahlil dan doa selamat. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menjerus air asas-asahan ke makam almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Almarhum mangkat pada hari Sabtu 7 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan 24 Oktober 2020 pada pukul 10.08 pagi pada usia 38 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menjerus air asas-asahan ke makam ayahda dan bonda baginda Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin dan Almarhumah Duli Raja Isri Pengiran Anak Damit serta Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Almarhumah Pengiran Babu Raja Pengiran Anak Hajah Besar dan Allahyarham Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Seri Utama Dr. Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota juga menjerus air asas-asahan. Diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Kemudian disusuli oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin.
dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil. Juga hadir pengiran-pengiran ceteria, menteri-menteri kabinet, ahli-ahli majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, pemerintah angkatan bersenjata di Raja Brunei, pengiran-pengiran peranakan, pihin-pihin mantri dan mantri-mantri bertauliah dan setiausaha tetap. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, Kerajaan dan Rakyat Republik Turki berikutan dengan kejadian gempa bumi yang berlaku baru-baru ini di Bandaraya Izmir, Republik Turki. Majlis membaca surah Yasin dan bertahlil khusus bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah juga dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan. Majlis diadakan pagi tadi di Surau Kementerian Pembangunan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Juga hadir Datuk Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan serta Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan. Sementara itu, Pejabat Hal Ehwal Masjid Darah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Luagan Duduk dan Ahli Jurukuasa Takmir Masjid Haji Abdul Azim Kampung Luagan Duduk Tutong lewat petang kemarin juga mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Majlis diadakan di Masjid Haji Abdul Azim Kampung Luagan Duduk, daerah Tutong. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku penasihat takmir Masjid Haji Abdul Azim Kampung Luagan Duduk. Bermula dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, majlis diikuti dengan bacaan tahlil, doa arwah serta majlis penutupan dikir Syarafil Anam selama 12 malam berturut-turut sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir sama ahli majlis mesyuarat negara. Berita perdana malam ini seterusnya memuatkan Biro Kawalan Narkotik memberi amaran kepada orang ramai. Pihak Biro akan sentiasa memantau dan menangkap individu yang terlibat dalam sindiket keluarga dadah termasuk melibatkan diri dengan pembersihan wang haram. Terbaru 27 suspek sindiket keluarga pengedar terus dijejak dalam operasi Musang King Biro Kawalan Narkotik. Teruskan bersama kami. Tujuh lagi individu ditahan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN dalam tempoh 13 hingga 26 Oktober 2020 kerana dipercayai adalah penghantar dadah suruhan upahan yang berkaitan dengan kegiatan pengedaran sindiket keluarga Operasi Musang King sebelum ini. BKN dalam kenyataannya menjelaskan kesemua individu terbabit dipercayai menyembunyikan barang-barang bukti kes berkenaan
serta terbabit dalam kegiatan membersihkan wang haram hasil dari kegiatan pengedaran dadah. Tangkapan-tangkapan terdiri dari 17 orang lelaki dan 10 orang perempuan termasuk 7 pasangan suami isteri. Suspek yang ditahan berumur dalam lingkungan 15 hingga 63 tahun yang mana 3 daripadanya adalah di bawah 18 tahun. Kesemua tahanan adalah warga tempatan kecuali seorang adalah penduduk tetap. Serbuan dibuat di 12 buah lokasi berasingan di daerah Brunei dan Muara. Hasil pemeriksaan semasa salah satu serbuan yang dijalankan pada 24 Oktober 2020 di Kampung Sungai Tampoi dan Kampung Tanah Jambu telah menemukan sejumlah wang tunai sebanyak RM30,000 yang dipercayai adalah hasil dari pengedaran dadah milik salah seorang tangkapan dari operasi ini yang telah ditahan pada 9 Oktober 2020 yang lalu. Rampasan lain yang dijumpai semasa serbuan-serbuan ini termasuk 13 buah kereta, beberapa telefon bimbit serta barangan kemas emas yang kesemuanya dipercayai adalah hasil daripada aktiviti pengedaran dadah. Selain daripada itu, beberapa paket plastik yang dipercayai bungkusan dadah juga dirampas yang mana ianya sama seperti yang sering digunakan oleh pengedar dadah yang ditahan sebelum ini. Tangkapan-tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah beberapa kesalahan seperti berikut. Seksyen 6-B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Dan Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 iaitu atas kesalahan membersihkan wang haram. Siasatan BKN telah menemukan penglibatan belia di bawah umur yang telah dieksploitasikan oleh sindiket keluarga tersebut dengan menjadikan mereka sebagai penghantar dadah suruhan, upahan serta dipergunakan dalam menyembunyikan wang-wang hasil dari kegiatan tersebut demi mengaburi daripada dihidu oleh penguatkuasa undang-undang. Selain itu, golongan yang menghadapi kesempitan keuangan juga diambil kesempatan dan dipergunakan dalam aktiviti dadah yang dikendalikan. Justru itu, BKN mengingatkan orang awam, terutama para ibu bapa, agar sentiasa memantau anak-anak mereka agar terhindar dari aktiviti yang tidak diketahui sumber keuangannya dan mengawasi mereka dari terjerumus dalam aktiviti haram ini. BKN sekali lagi memberikan amaran terhadap orang-orang yang terlibat dalam sindiket keluarga dadah ini termasuk melibatkan diri dengan pembersihan wang haram tersebut adalah salah di sisi undang-undang. BKN akan sentiasa memantau dan menangkap mana-mana individu yang mempunyai kaitan dengan aktiviti haram ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah iaitu contoh ikutan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Contohnya seperti dari sudut ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat dijadikan sebagai teladan yang baik bagi umat Islam. Perkara tersebut antara intipati ceramah sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis berlangsung di bangunan kementerian berkenaan. Mungkin sudah pakai ketat pula. Ketat bukan menutup, membungkus. Macam pakai glad. Hadirin berhormat, Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Ceramah disampaikan oleh Abdul Rahman bin Haji Ajak, pengasas bersama Al-Minhaj Center, dengan tajuk sejauh mana kebenaran Rasulullah itu dijadikan teladan dan tanggungjawab sebagai tangan kerajaan. Ceramah juga menyentuh mengenai sifat-sifat dan akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sentiasa jujur, amanah, menyampaikan benar, bijaksana dalam segala urusannya. Sifat tersebut sepatutnya menjadi pakaian umat Islam demi meraih keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Pusat dan lutut. Pusat hingga lutut. Sementara itu, Pusat Kegiatan Warga Mas Daerah Tutong mengadakan Majlis Ihya Maulidur Rasul sempena sambutan Hari Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan pagi tadi di pusat berkenaan.
Hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis bertujuan bagi melahirkan rasa kerinduan dan kecintaan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Dikir Maulud bagi menyemarakkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama bagi peringkat daerah Temburong berakhir lewat petang kemarin. Majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Selain untuk mengingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acara juga bertujuan mewujudkan perpaduan dalam kalangan warga Kementerian Hal Ehwal Agama dengan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh kementerian berkenaan. Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan disambut pada setiap 1 hari bulan November bagi mengenang jasa dan usaha serta sumbangan yang diberikan oleh para peladang, petani, penternak dan nelayan dalam menjana keperluan makanan negara khususnya dan kepada pembangunan ekonomi negara secara amnya. Bagi memperingati sambutannya itu, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan petang tadi mengadakan sembahyang sunat hajat, membaca surah Yasin dan membaca doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Ke arah memastikan sekuriti makanan negara sentiasa terjamin, pihak Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan terus berusaha melaksanakan berbagai strategi dan program-program yang telah dirancang bagi meningkatkan pengeluaran hasil dari komoditi pertanian, perikanan dan agri makanan di samping meningkatkan nilai tambah produk-produk tersebut. Setiap individu dalam masyarakat digalakkan untuk memainkan peranan dalam aspek kesihatan mental termasuk meningkatkan kesedaran mengenai penyakit tersebut, mengurangkan stigma dan memberikan bantuan kepada mereka yang terjejas akibat masalah kesihatan mental. Sehubungan itu, sebuah pusat yang menempatkan perkhidmatan psikiatri di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait dipindahkan ke bangunan baharu yang dinamakan Pusat Harian Psikiatri, Unit Psikiatri Hospital berkenaan. Perasmian bangunan baru itu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Bangunan baru ini merupakan sumbangan oleh Lembaga Pelawat bagi Perintah Kesihatan Mental untuk Perkhidmatan Psikiatri. Lembaga tersebut berperanan untuk memantau kemudahan tersebut dan memastikan penjagaan serta pengurusan yang baik bagi para pesakit yang menerima rawatan. Sementara itu, orang ramai dialulukan untuk menyertai larian maya yang dianjurkan oleh Perkhidmatan Psikiatri. Sumbangan dari larian akan digunakan bagi membina sebuah taman terapeutik bagi para pesakit. Pendaftaran untuk larian dibuka sehingga 30 November ini dan boleh dibuat melalui https://rysurf.events/mentalhealthforall. Satain Asia Sendirian Berhad mencapai satu tonggak penting dalam usahanya untuk mengembangkan industri halal di negara ini dengan pelancaran jenama produk barunya, Plantasti, iaitu daging berasaskan tumbuhan halal sedia untuk dimakan. Majlis pelancaran diadakan petang tadi di The Empire Brunei, Cerudong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Rangkaian produk di bawah jenama Plantasti akan dijual di pasaraya terpilih di negara ini dan pasaran ekspor pertama adalah Sweden melalui pengedar tempatan. Satain merupakan syarikat usaha sama di antara Satain Group yang beribu pejabat di Emiria Arab Bersatu dan Dana Modal Pembangunan Strategik
Kementerian Kewangan dan Ekonomi yang mula beroperasi pada November 2017. Sartain juga membekalkan pakej makanan kepada pasukan polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. In Brunei, to be accredited with HA. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 144 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan ialah 178 hari yang lalu iaitu pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 7 kes. 302 orang sedang menjalani pengasingan diri mandaturi manakala seramai 7,569 orang menamatkan pengasingan diri mandaturi sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 118 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 68,988 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. 17 buah kumpulan pagi tadi menyertai pertandingan Dikir Brunei dan Dikir Sharafil Anam bagi pegawai masjid, ahli jurukuasa takmir dan jemaah masjid senegara sempena dengan sambutan Maulidul Rasul. Sementara itu, petang tadi diadakan majlis penyampaian hadiah bagi para pemenang pertandingan tersebut di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusut. Johan bahagian lelaki Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam Jerudong manakala Johan bagi bahagian perempuan dari Masjid Bang Dalam Tutong. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pertandingan dianjurkan bersama oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusut. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program pertukaran belia antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea 2020 yang diadakan secara maya atau virtual sebagai norma baru telah membincangkan mengenai kesan pandemik COVID-19 dalam kehidupan. Bagi negara Brunei Darussalam, program disertai oleh 30 orang belia manakala Republik Korea diwakili oleh 10 peserta. Program berlangsung di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Program ini diusahakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dan Korea Youth Work Agency KYWA. Antara pengisian program termasuk pembentangan topik dan sesi perkongsian merangkumi sesi suai kenal, pertukaran budaya, dialog berkumpulan mengikuti topik berkaitan Global Issues or Daily Life after COVID-19. Tema program kali ini, Far in Distance, Close at Heart. Program bertujuan memberi peluang kepada para peserta kedua-dua negara berkongsi pengalaman, pembelajaran dan cabaran pra, semasa dan pasca COVID-19. Program ini juga dapat membangun generasi belia yang cilik IT, digital native dan memperkuat hubungan yang sedia ada dengan Republik Korea, di samping juga memberi peluang kepada peserta untuk berkongsi idea dan pengetahuan selain membina persahabatan kedua buah negara. Beberapa panggilan berunsur penipuan diterima daripada beberapa nombor dari luar negara. Pihak berkuasa bagi industri teknologi info komunikasi negara Brunei Darussalam AITI dan pembekal perkhidmatan telekomunikasi telah pun maklum mengenainya dan sedang giat bekerjasama bagi menangani situasi tersebut. Sebagai sebahagian dari usaha untuk melindungi kepentingan pelanggan, para pelanggan dinasihatkan untuk memaklumkan kepada pembekal perkhidmatan telekomunikasi masing-masing jika menerima panggilan mencurigakan dengan menghubungi talian perkhidmatan pelanggan, pembekal perkhidmatan telekomunikasi masing-masing. Tidak menjawab sebarang panggilan daripada nombor yang tidak dikenali dan tidak memberikan butiran pribadi melalui panggilan telefon. Sekiranya telah mengongsikan butiran pribadi kepada pemanggil yang tidak dikenali, disaran untuk melaporkan kepada pasukan polis di Raja Brunei.
Sementara itu, pihak AITI juga maklum mengenai mesej tular yang mengandungi tawaran keuntungan kewangan yang lumayan berkaitan laman chat group dan laman internet mengenai aktiviti-aktiviti perjudian. Mesej-mesej tersebut tular melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS, platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, WeChat dan Telegram. Kebiasaannya, mesej seumpamanya akan dihantar menggunakan nombor dengan kod luar negara. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati dan tidak bertindak atau menjawab mesej-mesej berkenaan, termasuk tidak menekan pautan yang ada dalam mesej tersebut, tidak memberikan maklumat kewangan atau maklumat pribadi dan tidak membuat penghantaran wang. Pihak AITI dalam siaran medianya juga menggariskan mengenai satu insiden yang tular di laman sosial yang melibatkan seorang penunggang basikal tercedera selepas terjatuh ke dalam lurang atau lubang yang tidak tertutup. Berikutan insiden tersebut, pihak AITI dan Unified National Network Sendirian Berhad UNN telah menjalankan siasatan dan dipercayai penutup lurang berkenaan dibuka atau dicuri. Bagi mengelak perkara itu berulang, pihak UNN telah menggantikan penutup lurang berkenaan. Pihak AITI juga mengingatkan orang ramai adalah menjadi kesalahan bagi individu yang membuka, memusnahkan dan merosakkan mana-mana peralatan atau loji telekomunikasi di bawah Seksyen 49 Perintah Telekomunikasi 2001 yang boleh membawa hukuman denda tidak melebihi RM50,000 dan penjara tidak melebihi 3 tahun. Beberapa buah kenderaan terlibat dalam kejadian kemalangan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Impak daripada kemalangan itu mengakibatkan kebakaran, kecederaan dan kesesakan jalan raya di jambatan berkenaan. Insiden tersebut merupakan senario latihan kecemasan Eksis Permata Hijau 2020 EXPH 2020 yang dikayahkan secara bersepadu oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama pasukan polis di Raja Brunei, Perkhidmatan Ambulans Perubatan Kecemasan dan Jabatan Kerja Raya. Melalui latihan kecemasan ini, ia dapat mengukuhkan keupayaan agensi-agensi berkaitan dalam bertindak secara bersepadu menangani kejadian kecemasan dan pada masa yang sama mengemaskan prosedur tetap operasi di antara agensi-agensi keselamatan. Sasaran eksersis ini dijalankan ialah untuk menguji keupayaan insiden Command Post dan balai-balai di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat serta agensi-agensi yang berkepentingan, iaitu dari segi kaedah memadam dan menyelamat, pengendalian peralatan, sistem perhubungan semasa operasi dan juga pengetahuan anggota itu sendiri. EXPH 2020 bermatlamat untuk menyelaras prosedur tindak balas serta keberkesanan keupayaan beroperasi antara agensi-agensi keselamatan, menilai keberkesanan pelaksanaan pelan tindakan kecemasan setiap agensi dan perintah serta kawalan dalam melaksanakan operasi bersama, mengenal pasti jurang keupayaan dan persiapan dalam meningkatkan keupayaan agensi-agensi keselamatan dalam menangani kecemasan yang melibatkan kemalangan jalan raya di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam beberapa hari akan datang dijangka masih tidak menentu. Hujan atau hujan berpetir berlaku pada lewat malam ke awal pagi, terutama di kawasan perairan negara dan sekali-sekala merebak ke kawasan darat. Hujan berangin juga dijangka berlaku dengan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 40 km sejam. Manakala ketinggian ombak di kawasan perairan Brunei Darussalam adalah masih dipara sedikit ke sederhana sehingga 1.3 meter. Pembentukan sistem siklon ketika ini masih aktif di kawasan barat lautan Pasifik dan Laut Cina Selatan. Pada pukul 11 pagi tadi, Super Typhoon Goni berada di kawasan barat Laut Pasifik iaitu sekitar 1,880 km jauh dari negara Brunei Darussalam. Menurut Jabatan Kaji Cuaca, Super Typhoon Goni diramal bergerak ke arah barat menjauhi negara ini. Di samping itu, satu sistem lekukan tropika Atsani juga dikesan di kawasan barat lautan Pasifik iaitu sekitar 2,694 km jauh dari negara ini. Lekukan tropika tersebut diramal bergerak ke arah barat laut menghampiri Filipina.
Bagi maklumat terkini, hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau melalui laman sesawang www.met.gov.pn atau mengikuti laman sosial media Facebook Brunei Weather, Instagram Brunei Weather dan aplikasi bimbit Brunei WX. Bekalan air di beberapa kawasan di daerah Belait terjejas terutama bagi kawasan tinggi. Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menjelaskan gangguan adalah disebabkan oleh loji rawatan air seria mengalami kerosakan tapisan yang menyebabkan kekurangan air bersih untuk disalurkan kepada orang awam. Berikut kita ikuti maklumat mengenainya.